Hai, salam sejahtera semua. Saya Kalai. Hari ini kita akan belajar cara macam mana nak menjaga diri jika kita ni mengalami demam. Kita jaga kita, kalau tak kita siapa lagi? Sekarang anda sudah buat semua langkah-langkah ini, maka adakah suhunya kembalikan normal? Itu kan goal kita, matlamat kita suhunya di dalam kadar normal iaitu 36.5 hingga 37.2 darjah Celsius. Beri makanan yang bernutrisi yang lembut. Memang kita selalu makan makanan bernutrisi, tapi yang jenis lembut tu kita kena tentukan ianya lembut, sebab apabila kita makan makanan yang pepejal semasa kita demam, metabolisme akan meningkat. Maksud metabolisme ini adalah di mana oksigen dan karbohidrat akan digunakan oleh sel untuk hasilkan tenaga dan haba. Jadi apabila kita makan makanan yang pepejal, yang solid food, maka kita menambahkan metabolisme, maka menambahlah haba. So kita berilah makanan yang lembut seperti kanji dan sebagainya, maka metabolisme tidak dikurangkan, maka haba yang dihasilkan daripada badan kita dikurangkan, maka dengan itu kita dapatlah kurangkan suhu badan kita, ya, supaya dia tak terlalu panas, ya. Kalau dia tak kembali, mungkin anda jumpa doktor mungkin akan memberi anda ubat untuk kurangkan suhu badan. Yang biasa kamu tahu adalah Panadol, PCM, paracetamol. Okey, kalau doktor sudah arah ubat itu, maka anda makanlah ubat itu seperti diarah. Mungkin dia kata 4 kali sehari, ataupun dia kata apabila demam. So PRN, ya. So biasanya bagi dewasa dia akan bagi 500 hingga 1000 miligram sekali, macam PRN, ya. So 500 miligram adalah sebiji tablet, ya, atau 1000 tu 2 biji tablet, dan mengikut dosage yang ada dalam arahan itu. Okey, makanlah seperti arahan. So selepas makan obat atau apabila rasa nak demam, makan ikut arahan doktor berapa biji dengan minum air yang secukupnya. Okey, selain daripada itu adalah Panadol dipanggil antipyrexic. Pyrexic dalam bahasa medical adalah fever. So antipyrexic means what? Dia anti-pyrexic lah, anti demam lah. Dia tak nak you jadi demam. So makanlah ubat tu, ya. Tapi itu bukan merawat dia punya, puncanya itu adalah untuk control you punya temperature sahaja. Jadi doktor mungkin nak buat lebih, ya, nak buat rawatan ataupun dia akan menyiasat lebih. Apakah puncanya, ya? Kawan puan dapat demam, so dia akan buat beberapa penyelidikan. Dia mungkin ambil darah, hantar ke makmal, dia mungkin ambil swab throat swab, ataupun dia akan ambil swab daripada you punya hidung, ataupun dia akan tanya mana-mana ada luka tak, ataupun dia tanya penyakit diabetes ke. Dia sebenarnya nak kesan infeksi. Salah satu sebab yang selalu berlakunya demam adalah infeksi dalam badan kita. Okey, so dia akan ambil spesimen, dia akan cek sama ada kita ada penyakit lain yang menyebabkan demam. Sebab demam bukan penyakit, dia kata itu adalah salah satu tanda, ya, sebab penyakit lain. Maka apabila dia tahu keputusan, apa akan dia buat? Dia akan ikut apakah keputusan itu dan dia akan arah antibiotik. Alright, kalau antibiotik, apa akan buat? Biasanya antibiotik diarah 3 kali sehari ataupun 4 kali sehari. Contoh 3 kali, TDS kan 3 kali, alright? Atau kalau dia kata TDS, jadi anda jangan saja-saja bagi suka pagi pukul 8 sekali, 12 kali, 8 malam sekali, tak boleh. Kalau antibiotik dia kena makan, kalau 3 kali sehari, dalam 24 jam dibahagi kepada 3 kali, maka you dapat 8 kali 3, 24. Maka 8 jam sekali you perlu makan ubat itu. Kalau anda mula makan katalah pada jam 8 pagi, maka anda perlu makan 4 petang dan 12 malam. Itulah cara yang betul memakan antibiotik. Atau doktor beri satu ubat yang dia kata anda perlu makan 4 kali hari, mesti makan sehingga habis.
walaupun tak ada tanda-tanda simptom ataupun manifestasi klinikal, anda masih perlu makan. Maka macam mana caranya makan? Kalau 4 kali sehari, so anda kena makan 6 pagi untuk memudahkan ya, untuk kita sentiasa ingat 6 pagi, 12 tengah hari, 6 petang, 12 malam. Maka setiap 6 jam kita makan ubat tu, barulah ubat antibiotik ini berkesan. Kalau tak guna, tak berapa kesan. Jadi kita makan, susah payah makan, susah payah pergi jumpa doktor, doktor pun susah payah dia nak mengetahui apa penyakit dan beri obat. Maka kita makanlah ikut cara yang betul supaya kita dapat kesan yang terbaik, dan maka kita sentiasa senang dan tiada berpenyakit. Okey, selepas dah makan ubat semua, dah buat semua langkah-langkah tadi, maka masih ada suhu yang tinggi berlanjutan selepas 4-5 hari, jangan tunggu di rumah lagi. Apa kena anda buat? Anda perlulah pergi jumpa balik doktor itu, dan mungkin dia akan buat siasatan selanjutnya untuk mengetahui apakah puncanya demam. Itulah nasihat yang saya boleh beri sebagai jururawat selama ni. Inilah kita pun buat di hospital. Kalau orang tu terlalu tenat, demamnya tinggi, kita boleh bagi IV drip. Drip tu tahulah kan, air dialirkan melalui saluran vena, right? Itu adalah untuk membantu supaya kita boleh elakkan kekeringan dan ganti balik air dan menambahkan air yang patut supaya suhu badan dapat diturunkan kepada paras normal. Sekian, terima kasih. Saya harap anda suka video ini dan dapat manfaat daripada apa yang saya beritahu. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya di bawah. Saya cuba menjawab dengan cara yang terbaik. Sekian, bye-bye. Thank you for listening.